Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, Koordinator CDL. Apa khabar Datuk? Kabar baik. Hope you are Yang doing well. yang berusaha rakan-rakan guru CDL, rakan-rakan pengetua, guru besar. Mungkin juga ada rakan-rakan dari Indonesia bersama-sama dengan kita pada hari ini. Salam sejahtera, salam hari Jumaat 15 hari bulan Julai tahun 2022 dan minggu ini adalah minggu yang ke-47 kita ke udara dan saya rasa makin seronok Datuk. Kerana dalam 47 minggu kita ke udara tanpa henti. Maknanya setiap hari Jumaat kita berada di ruangan udara ini untuk berkongsi ilmu. Baik, seperti biasa rakan-rakan para peserta, pada hari ini kita akan mulakan sesi kita dengan perkongsian snippet Reflect On bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahinder Singh, dan pada hari ini Datuk akan berkongsi dengan tajuk Management by Walking Around, MBWA. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina. Ya, tajuk kita pada hari ini, terima kasih pada mulanya kepada semua yang dapat bersama pada petang ini ya. Dan saya faham bahawa ya setiap Jumaat walaupun nampak macam dia punya graf menurun ya kerana nak masuk ke hujung minggu, tetapi kita tahu bahawa banyak juga kerja-kerja yang perlu dibereskan dan sebagainya. Saya tahu yang ada yang sibuk nak hantar rancangan mengajar mereka sepanjang minggu tu, ada masa-masa tertentu mesti semua masuk sebelum masa itu. Right? So ini adalah tajuk yang bukan baru ya. Kalau anda Google Management by Walking Around or Management by Walking About or Management by Wandering Around, anda akan dapati bahawa konsep ini telah mula daripada tahun 80-an lagi. Right? Dan ada juga buku yang ditulis tentang perkara ini, tajuk ini, oleh mereka yang terlibat dengan pengurusan dan juga mereka yang terlibat dengan pengurusan sekolah. Kali pertama saya dengar tentang MBWA ini adalah pada tahun 90-an di IAB. Right? And first time I heard about MBWA. Apa sebenarnya falsafah di belakang MBWA ini? Bahawa seorang pengurus itu mesti turun padang. Mesti ada masa dia bersama dengan rakan sekerja. Kita boleh jadi pengetua, kita boleh jadi penolong kanan, kita boleh jadi guru besar, kita boleh jadi GKMP, kita boleh jadi ketua panitia, kita boleh jadi guru biasa. Tetapi dalam aspek pengurusan, bila kita ada satu organisasi atau kawasan yang kita urus, maka ada masanya kita kena turun. Saya kenali ramai pengetua guru besar, setiap pagi 7.30 atau sebelum pukul 8, dia dah pergi untuk MBWA yang pertama, Management by Walking About or by Walking Around. Dan ada yang sanggup naik ke tingkat 3, tingkat 4, turun dan sebagainya. Lihat, mereka bukannya pergi, mungkin satu daripada matlamatnya atau objektifnya adalah untuk memantau juga. Dan kadang-kadang kalau dia terlihat ada kelas yang tak ada cikgu, mungkin dia tertanya kenapa tak ada cikgu, apa yang berlaku. Mungkin ada cikgu relief yang belum sempat nak masuk ke kelas. Tetapi itulah matlamat, bukan saya nak ulang, management by walking about tidak bertujuan untuk mencari salah. Bukan bertujuan, itu bukan tujuan dia. It's a management philosophy, it's a management concept. To know what's happening, to be in touch with your subordinate, untuk berkenalan dengan lebih rapat. Kadang-kadang sebuah sekolah itu ada 150 orang guru. Lebih lagi kalau ada sesi petang dengan pagi. Mungkin pengetua guru besar tak sempat nak jumpa atau kenali semua guru. Dan kalau ada masanya, pengetua kalau ada sesi petang dia lebih
buat MBWA waktu siang aja. Petang tu tak ada. Ada satu buku yang saya baca, dia kata sometimes the afternoon session can be something like a glorified recess. Artinya tak ada siapa yang kadang-kadang memantau sekolah petang ni. Tapi tidak sepatutnya begitu. Tidak sepatutnya begitu. Dan untuk management, pihak pengurusan mengetahui apa yang sedang berlangsung dalam organisasi dia. Bila kita turun, kita jalan, kita lihat. Saya kadang-kadang kita tahu ada kerusi yang atau kerusi meja yang telah pecah dan sebagainya, dilonggokkan satu tempat itu. If you don't walk around, you will never notice all this. Only for a pengetua, kalau anda jalan, anda akan nampak semua perkara-perkara sebegini. So this is essentially what management by walking around is about. So konsep ini, macam saya kata, daripada tahun 80-an oleh Tom Peters dan Robert H. Waterman. Dan Tom Peters dia kata dia pergi interview one of the corporate punya giant dan dia tertanya macam mana syarikat itu boleh berjaya. Dan dalam temuduga tu dia diberitahu tentang management by walking about. Dan lepas itu Tom Peters masukkan konsep ini dalam buku dia A Passion for Excellence yang dipaparkan sebelah kanan itu. Dan dia dapati bahawa syarikat yang berjaya itu much of the time is spent in the field rather than in the office. Kalau seorang TGB atau PK, kita duduk saja, kalau dalam ilmu pengurusan dia panggil sitting in the ivory tower. You should not be sitting in the ivory tower all the time. Kena keluar. And you kena hadirlah seberapa kalau ada apa-apa cara. Saya tahu dan kita akan sebut tentang itu. Saya tahu ramai orang akan kata masa itu selalu menjadi kekangan. Masa itu menjadi cabaran kita. Dan Peters dan Waterman tu dia dapati bahawa pihak pengurusan lebih kenali operasi organisasi mereka dan dapat juga lebih arif tentang masalah yang perlu diselesaikan dan bagaimana dia boleh diselesaikan. Bila mereka turun bukan saja pantau jalan senyap, tapi kalau ada peluang untuk berhenti sembang konstruktif, right? Kadang-kadang sembang juga tentang personal sedikit pun. Dia kata sesuatu yang berlaku dalam kehidupan seorang guru mungkin dia kongsikan dalam keadaan begitu dengan pihak pengurusan. So di antara syarikat yang banyak menggunakan MBWA ialah Hewlett Packard, Disney, Apple dan sebagainya. Toyota juga Toyota also is one of the companies. So, apa sebenarnya karakteristik, ciri-ciri MBWA ini? Management by walking around. Satu, memang aktiviti walking around the school mesti berlaku. Bukan walking around satu blok saja. It's the whole school. Tak boleh pilih-pilih. Kalau seni perusahaan itu jauh, blok dia kita tak pergi. Kalau makmal jauh kita tak pergi, tak boleh. Di antara ciri yang diutarakan ialah you must visit every. Termasuk cafeteria, kantin dan sebagainya. Kadang-kadang singgah di situ ada cikgu sedang minum, duduk bersama dan minum. It's all part of MBWA. Dan seperti saya kata, talking to teachers and staff. Sembang dengan mereka. Ada yang mungkin sembang tentang kerja, ada mungkin di luar kerja pun topiknya. Dan dari situ you ada jaringan bersama dengan guru. Remember, sekolah besar, ramai guru, pihak pengurusan kadang-kadang kepimpinan tak ada masa nak mengenali setiap staf di bawahnya. Dan visit ini bukannya pukul 9 pagi sudah tetap pengetua akan keluar. It's unstructured. Unstructured tetapi matlamatnya structured. What you hope to pick up bila you buat MBWA ini dalam kawasan sekolah. Bukannya ada kertas dalam tangan, ini tak okey. It's not structured that way. Engagement and discussion style, bukan polisi. You are not going to police people. You are not going to become the macam jaga ke apa, no.
nak tengok, nak out there to tangkap seseorang yang sedang tak buat kerja. No. It's for engagement and discussion style. Ia lebih kepada konstruktif. Konstruktif, ya. And personal interactions with a supportive attitude. Apa maksud? Oh ya, I understand. Yeah, why you have to wear slippers? Kena pakai sandal ke sekolah kerana you just went through, you have this corn under your foot. It's bukannya you always want to give that supportive attitude. Remember, many times I mentioned we went from industrial revolution to informational revolution. Now we are in emotional revolution. Emotional revolution, people are expecting banyak nombor 6 ni. Personal interaction with supportive attitude, especially zaman sekarang. So, apa sebenarnya dalam buku Peters ya? Dia utarakan dalam aktiviti ini apa yang berlaku, managers listen to people also. Saya pernah sebut tentang respectful listening, the magic of listening and being listened to. So, when you wander around, when you're doing your walkabout, you also listen. Bagi mereka lebih banyak peluang untuk cakap if you stop and speak to somebody. Tapi bukan dengan cara mengganggu kelas atau sebagainya. Ya. Dan juga dalam itu, you also get a chance to explain kepada cikgu tentang, oh, kenapa kita sedang buat, kenapa kita mula awal sekarang ni bulan Julai dah mula dengan kelas tambahan. Mengapa? Result mempamerkan sebegini. So kali ini kita nak gunakan strategi yang berbeza. Kita akan gunakan strategi focus group. Focus group ini berbeza sedikit. So all the values, the vision akan boleh disampaikan. And also if you want to be giving assistance of any kind, yang ketiga, you can provide that assistance dan support itu. No, don't worry, I will look into it. Tapi sekali you dah kata I will look into it, pastikan you look into it. Tak boleh janji-janji kosong lah. So bagaimana strike a balance? Kita sibuk, but MBWA is a very strong tool, instrumen yang mantap bagi seseorang PGB atau PK dan sebagainya. Dan use positive body language. Bukan jalan, adalah tahun 70-an tu ada pengetua jalan mesti ada rotan dalam tangan. Rotan tu di belakang badan dia, I still remember, and then they walk around. So itu konotasi yang berbeza, itu tahun 70-an lah. Memang masa itu pendekatan itu sesuai. So positive body language is a friendly body language. Bukan peluk tubuh macam ni jalan, I am the boss. Now I'm the boss, I'm walking around. So this body language is very important. Apa yang kita nak sampaikan, apa bahaya MBWA, kadang-kadang kita saja jalan tetapi tak ada matlamat hasil daripada kita berjalan itu. Dan kita boleh jalan, kita bincang, lepas tu kita ada janji tapi kita jadi NATO. No action, talk only. Right? Kalau kita kata, nama I look into it, I will speak to so and so, macam mana kita boleh baiki tingkap ni, tak ada 5 cermin, apa yang boleh dibuat. Perkara macam itu, kalau kita dah janji, we must take action against it. Macam mana nak. Dan ia mengambil masa lah. Anything if you want some good results, ia mengambil masa. Tapi corakkan, it will definitely make a lot of difference. Kerana sudah terbukti. Ya, sekarang kita banyak menggunakan komputer, email, WhatsApp dan sebagainya. Itu sudah menjadi kita punya MBWA. Tapi ramai yang berjaya kata kekalkan, you can still have that communication, tapi dia tak boleh setanding dengan physically we walking around dan touch base dengan subordinate kita. So ada banyak buku yang ditulis tentang tajuk ini, dan kalau tuan-tuan nak baca lagi, ya, satu yang saya nak cadangkan ialah Management by Walking Around, explained by a CEO, very interesting. Dan juga di sebelah kiri itu MBWA, Management by Walking Around, yang ini oleh Mike Clayton ni, kalau boleh baca, also very interesting. Banyak tentang ini. I tried to use in my own experience, tried to use bila pun ada peluang MBWA ini. Dan kadang-kadang
ada pegawai yang saya tak pernah tak ada peluang nak jumpa, dan bila saya buat MBWA ni dapat jumpa dengan beliau, dengan mereka dan lebih mengenali mereka, dan mereka hargai juga. Pegawai kita, cikgu kita menghargai when we have that conversations with them. Saya mengakhiri dengan buku adalah beban latihan untuk minda, maka bacalah daripada pelbagai sumber, daripada pelbagai resource, tidak semestinya dari buku saja. Books are the training weights of the mind. Kalau badan kita, otot kita boleh kuat, kalau kita pergi ke gym, minda kita boleh kuat daripada ilmu yang kita perolehi atau kita baca. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang sangat baik. Saya rasa Datuk ni macam dictionary lah yang berjalan. Setiap minggu memberikan perkongsian yang sangat bermakna. Walaupun sedikit, saya secara peribadi rasanya dapat refresh kadang-kadang, tapi kadang-kadang tu rasa sesuatu yang baru juga saya dapat timba ilmu. Terima kasih Datuk. Kalau kita bercakap pasal management by walking around ni, saya rasa sebagai PGB lah, kalau kita ramai ada peserta di sini yang sebagai PGB, keberadaan atau keterlihatan dia bila dia buat rondaan, melihat round dalam kawasan sekolah itu sedikit sebanyak sebenarnya dah memberi impak kepada cikgu-cikgu kita untuk lebih bersedia masa dia nak mengajar dalam kelas, dan dia rasa mereka akan rasa mereka diperhatikan. Macam Datuk kata, kita bukan nak cari salah, tapi melihat ada je pengetua tu pun dah cukup, dah rasa pengetua lalu ni, pengetua bagi sedang semangat, ronda ni. Bagi semangat, itu pun saya senyum. rasa dah rasa sangat betul. Sebab kalau kita kata pasal teknologi tadi, dia tidak boleh menyelesaikan emosi, kan? Tentang emotional evolution you cakap tu, emosi sangat penting. Jadi itulah peranan pentadbir kalau di sekolah. Barangkali mungkin turunkan sikit kepada kelompok MLT juga boleh berkongsi. Middle leader team tu juga boleh laksanakan. Yes, sebab doktor kata tadi touch base tu sangat penting, sangat penting. Dia kalau kita tengok depan komputer je seperti mana kita tengok sekarang, mungkin menyelesaikan satu perkara. Tetapi jika kita berhadapan dan kita bersemuka bercakap, dia boleh menyelesaikan lebih banyak perkara. Wajah kita mempamerkan sebenarnya apa hasrat jiwa kita bila kita sebagai pemimpin cakap dengan subordinate kita. Dan bila kita turun, istilah yang dia kata, you can feel the pulse of the organisation. Kita kalau nak tahu manusia kita, dia sedang ada anxiety atau tidak, kita rasa nadi dia. So, kalau kita nak tengok, kita nak cek nadi organisasi kita, kita nak cek suhu organisasi kita, kita kena turun padang. You must always be able to see what's happening in your organisation. Okay. Tinggi tu bahasa yang Datuk guna tu. Betul-betul nak tahu bagaimana keadaan organisasi kita, suhunya, maka kita kena turun padang. Dan nadinya. Yes, dan nadinya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Datuk atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Datuk dengan perkongsian yang lain pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Terima kasih dan selamat berhujung minggu Datuk. Ya, sama kepada kita semua. Teruskan. Kita teruskan rakan-rakan, perkongsian kita pada hari ini akan dikongsikan oleh Cikgu Nurhanida binti Mansur. Seperti biasa, kita menyatakan dulu apa hasrat kita dalam hands-on online session yang ke udara pada hari ini ialah siri yang ke-47, dan kita membawa 4 biasanya objektif kita dalam perkongsian ini. Dan objektif pertemuan kita tentulah untuk berkongsi ilmu dan juga kemahiran yang ada dalam kalangan guru-guru yang kita memang pilih untuk kita kongsikan pada setiap siri.
dan kita berhasrat untuk membangunkan kompetensi cikgu kita ataupun kita sendiri, meningkatkan keupayaan yang kita sedia ada selain kita dengar Datuk bagi input yang pelbagai pada setiap minggu tanpa jemu. Jadi kita juga itu pun kita dapat praktikalnya oleh rakan-rakan secara hands-on pun kita dapat. Dan kita juga nak membina jalinan dan jaringan antara kita kerana kita bukan bercakap bersama-sama dengan guru di sekolah kita sahaja, tapi menyeluruh satu Malaysia dan mungkin juga ada satu dua rakan-rakan kita dari Indonesia. Baik, seperti biasa para peserta yang baru mengikuti sesi ini, walaupun hari ini ialah minggu yang ke-47, tapi saya yakin barangkali ada antara kita yang baru lagi. Seperti biasa kita akan ke udara tuan-tuan dan puan-puan pada hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang. Untuk mengikuti sesi ini kita perlu mendaftar dan pendaftaran itu adalah percuma sahaja. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan diberi link untuk mengikuti sesi ini dan link itu biasanya diberi pada hari Khamis lagi ya. Dan pada akhir sesi perkongsian kita akan mendapat link untuk memperoleh e-sijil dan e-sijil ini boleh didaftarkan di dalam SPL KPM kita. Baik, kita membawa networking, hashtag kita ialah networking cikgu bantu cikgu. Bersesuaian dengan semua antara kita memang adalah pendidik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang saya hormati, kita akan terus kepada tajuk kita pada hari ini. Cikgu Hanidah, tajuk kita pada hari ini ialah banner drop down list dan tips mudah dalam MS Excel. Dia ada macam berkaitan pada minggu lepas kita bersama Cikgu Ridwan dengan MS Teams ya. Pada hari ini kita MS Excel. Saya takut salah sebut ni. Apa-apa pun saya teruskan saja kepada Cikgu Nur Hanidah untuk meneruskan sebab beliau lebih arif bahagian ini. Silakan Cikgu Hanidah. Okey. Terima kasih kepada Dr. Zalina dan terima kasih juga kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian sebentar tadi. Okey ya. So, saya akan mulakan dengan slot saya petang ni. Okey, selamat datang kepada semua peserta pada petang ni. Moga kita dapat menjalankan hands-on dengan jayanya. Okey, nama saya Nur Hanidah binti Mansur. Saya mengajar di SMK Taman Desa Rawang. Okay, saya guru matematik. Okey. Ini adalah perkongsian saya yang ketiga. Yang pertama hari itu saya berkongsi tentang Bluecard. Yang kedua digital library. Ini yang ketiga ni untuk buat drop down list dalam Microsoft Excel. Okey, kita terus. Kita tengok objektif pada hari ini. Okey, apa tujuan kita nak bina drop down dalam Microsoft Excel ni? Okay, pertama saya akan beritahu tentang keistimewaan drop down. Kedua, tujuan penggunaan drop down ni. Okey. Dan ketiga, kita akan pergi pada sesi hands on. Dan keempat, kita dah buat hands on tu, semua peserta saya minta masukkan ke dalam Padlet. Kita nak tengok hasil dia. Okey, sebenarnya drop down Excel ni dia ialah offline. Okey, kalau sebelum ni pun ramai yang dah guna dah biasa gunakan drop down Excel ni, tapi yang dah siap dah. Hanya klik terus guna je. Hari ni kita nak belajar dari A to Z, macam mana nak bina dari awal. Macam mana nak buat template sendiri, lepas tu buat dia punya drop down tu. So kita nak belajar dari awal sekali ya. Okey, kita pergi dulu yang pertama untuk keistimewaan. Apa keistimewaan drop down ni? Okey, sebenarnya bila kita gunakan drop down dalam Excel, dia lebih mudah, lebih pantas. Okey, lagi satu, dia meminima kesalahan input data sebab tak perlu lagi menaip. Data semua dah ada, hanya pilih sahaja. Kita klik je dan dia ada semua data yang dah diberi tu. Dan lagi satu, supaya data atau maklumat ataupun jawapan seragam.
Jadi tak adalah jawapan yang ataupun data yang kita tak nak tu. Kita dah kontrol dia punya jawapan tu ataupun maklumat supaya lebih seragam, senang sikit kita nak buat penilaian ke Okay, next kita tengok untuk tujuan dia. Okay, kalau di kalangan guru ni, kegunaan drop down ni macam saya sendiri, saya akan gunakan dia dalam menyediakan ERPH. Guru ni memang tak boleh lari daripada RPH dan sekarang ni memang banyak sekolah dah menggunakan ERPH. Dah tak payah tulis kat buku. Sekarang hanya guna online kan. Jadi kita gunakan drop down. Lebih mudah lah. Kita tak payah nak type setiap kali. Okey, kita boleh juga buat drop down ni sebagai latihan ataupun worksheet kepada pelajar. Dan dia lebih kepada offline lah worksheet ni. Okey, dan juga untuk mengumpul maklumat atau data offline secara offline. Okey, ni saya tunjuk beberapa contoh drop down dalam Excel ni. Ini contoh dalam ERPH. Okey, yang bertanda segitiga kecil ni bermaksud dia dah ada drop down. So kita klik je dekat segitiga tu, akan keluarlah data-data yang dah dimasukkan tu. Ini satu contoh. Contoh lain, ni pun sama juga dalam ERPH. Kita klik je, dah ada drop down. Yang dah siap drop down ni kita klik dan dia ada data dia akan keluar. Ni contoh lagi satu worksheet macam lembaran kerja. Ni simple lah, saya tunjukkan simple soalan. Kita nak bagi pada pelajar ke gambar, lepas tu kita minta dia isikan nama siapa ke ni. Okay, jadi dia hanya klik pada yang segitiga tu akan keluarlah senarai jawapan. So dia akan pilih. Dia macam objektif lah, soalan objektif. Jadi jawapan tu lebih seragam. Okay, next. Ni pun satu contoh kalau nak kumpulkan data. Ni saja je. Ni saya buat data yang simple je. Mungkin nak cari, nak buat survey, okay, jumlah bil bulanan setiap bulan ke untuk orang tu. Ini hanya survey lah, hanya contoh. Okay, ni pun dekat ujung ni maksud dia dah ada drop down. Jadi bila klik, pilih je jumlah bil tu. Okay. Ni contoh. Okay, sebelum kita pergi pada hands on, okay, saya tunjuk yang real punya data drop down dalam Excel. Ini contoh. Nampak tak ke kecil ke? Okay. Okay, ini contoh ERPH yang saya bina. Okay. Bila saya klik je, dia dah drop down. Ini yang contoh dah siap. Sekejap lagi kita balik kepada asal dari awal, kita nak bina dari awal. Kita klik sini, sudah ada dah minggu dia sampai bawah. Kita boleh scrollkan ke bawah. Okey, kalau tarikh pun kita klik dan boleh pilih je tarikh, hari, okey, hari dan semua ni ada. Okey, ni contoh lah yang dah siap. Standard pembelajaran pun, semua ni dah ada drop down dia. Jadi tak perlu lagi type, kita hanya pilih saja mana yang sesuai. Setiap hari kita tak payah hanya klik-klik sahaja. Yang saya hitamkan ni, ini tak sesuai untuk drop down sebab ini ialah aktiviti pembelajaran. Lebih sesuai kita menaiklah sebab setiap kali lain kan kita punya aktiviti pembelajaran. Okey, yang drop down ni dia sesuai kalau yang dia memang dah tetap, dah fix. Okey. Ni macam BBM, IT, PAK 21, semua ni dah ada drop down. Saya dah binakan drop down. Okey. Ini contoh. Contoh lagi. Contoh. Ini contoh lagi. Nampak tak? Ni lembaran kerja lah. Okey, ini ialah lembaran kerja. Contoh gambar ni
Perdana Menteri kan. Okey, so klik dekat sini, dekat bahagian drop down ni dan pilih jawapan. Ini pun. So lembaran kerja ni kita boleh share dalam grup dan student boleh buka di rumah dan dia boleh print. Jawab dan boleh print sendiri. Ataupun screenshot hantar balik ke dalam grup ke. Ini salah satu contoh untuk buat latihan menggunakan drop down. Yang contoh lain yang ini tadi, ni kalau untuk mengumpul data, okay, untuk nak buat jumlah bil-bil di rumah kita, ini pun kejap lagi saya boleh tunjukkan cara untuk buat sum. Sebab ada juga yang buat formula matematik untuk kirakan sum secara automatik. Ni nanti last lah nanti kalau ada masa. Okay, so ini adalah contoh. Okay, sekarang kita pergi terus kepada hands on. Okay, kita nak hands on. Okay, hands on. Okay. Sekejap lupa pula. Saya akan sharekan. Okay, saya akan share link ni. Sebab saya nak bagi template dekat semua peserta. Okay, saya dah sharekan link. Semua peserta boleh buka link tu dan download. Okay. Link yang saya share tu dekat message, boleh tengok dekat bahagian message. Dekat chat tu Lepas tu downloadkan. Okay. Okay, dekat file ni. Kita tekan file, kemudian okay, download dan download dalam MS Excel ni supaya kita nak ada file tu dalam Excel. Kejap lagi kita akan buat dari awal drop down. So Excel, okay, pastikan download dalam Excel dan save lah. Save dalam file masing-masing. Okay. So okay. Yang saya share tadi sebenarnya yang ini yang kosong. Yang tanpa ada drop down lagi. Saya bagi template. Semua boleh download. Ada masalah ke nak download? Okay ke? Download dekat ruangan chat tu ada link. Savekan sebagai file Excel dan buka balik. Ni kita akan ada. Masing-masing akan ada template ni. Saya siapkan template. Sebenarnya template ni nanti kemudian boleh buat sendirilah. Mengikut cita rasa masing-masing. Warna ke cara masing-masing. Ini satu contoh yang saya dah buat macam ni template. Dapat ke? Semua dapat? Okay, dah dapat template kosong ni. Sekejap lagi kita akan mula bina drop down. Okay, sebelum tu satu tips sebab kita nak bina drop down ni, kita nak kena masukkan data-data. Okay, jadi bila nak masukkan data-data ni dia banyak menggunakan pengetahuan Excel ni. Antara satu benda penting yang saya nak ajar sebab nanti ada kaitan juga akan digunakan. Okey, sebelum kita nak buat drop down tu, saya nak tunjuk dulu tips untuk delete row yang kosong secara mudah. Tak perlu lagi delete satu persatu. Okey, sebenarnya data yang kita copy nanti, bila kita copy paste, kadang-kadang dia akan jadi row ni ada banyak ruangan kosong. Boleh nampak sini. Okey, sini. Okey, ni saya tunjuk dulu cara nak delete row kosong. Ni tips ni paling mudah lah, tak perlu lagi manual. Kalau kita tengok sini, Excel yang data yang saya letak sini ni, okey, tengok ada kosong, ada row yang kosong ni, jadi tak cantik lah, ada selang-selang kosong ni. Kita tak nak macam ni sebab membazir tempat kan, dia akan ke bawah. Jadi yang kosong tu tak guna pun sebenarnya. Jadi cara dia kita nak delete, boleh je delete satu persatu ni.
klik sini, klik kanan dan delete. Lepas tu pergi bawah pula, highlight, klik kanan dan delete. Itu cara lambat lah, itu manual. Okey, cara mudah dia, okey, highlightkan semua ni, highlightkan semua bahagian ni semua. Ni satu contoh lah saya buat ni. Highlightkan, okey sampai sini je kan. Okey, highlightkan. Okey, sebab tengok banyak yang row kosong. Okey, highlightkan kemudian nampak ni. Okey, pergi dekat data. Okey, klik pada data. Cikgu pun boleh, sekarang hands on pun boleh ini saya tunjuk dulu. Okey, data, lepas tu ada filter. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang ini ilmu baru juga, boleh belajar. Data, filter. Okey, bila tekan filter dia akan keluar satu button macam ni. Okey, klik button tu. Ni pun sebenarnya ialah button drop down. Ni pun ialah button drop down. Okey, tekan button ni. Okey, dia akan keluar sini dan turunkan. Okey, tengok ada bawah sekali ada blanks. So, untick pada blanks tu. Untick dan tekan OK. Okey, dah jadi dah. Automatik terus. Tengok maklumat yang dekat Excel tadi ni. Dah tak ada row kosong. Okey, row kosong dah hilang automatik. Tak perlu delete satu per satu. Dia memudahkan kerja. Sebab tips ni kita nak guna nanti. Kita nak pakai nanti. Nak cepat kerja. Okay, nak hilangkan ni balik, tekan je filter dan akan hilang. Sorry. Sorry patah balik. Undo sorry. Ni. Kita dah hilang dah row tu. Okey. Itu cara yang mudah lah untuk kita nak copy paste, lepas tu kita nak delete row secara automatik. Okey, itu satu tips. Okey, kita patah balik kepada tadi tu apa RPH kosong ni. Semua dah ada RPH kosong. Okey. Okey, RPH kosong. Okey, ni satu sheet. Okey, nama kat bawah tu saya tulis contoh RPH. Okey, contoh RPH. Kemudian ada tanda tambah kat bawah tu. Bawah ni ada tanda tambah. Okey, klik tambah supaya kita nak tambah satu sheet. Okay, klik tambah. Okey, dia akan keluar sheet yang baru. Muka surat barulah. Tengok kat bawah kat kiri tu Semua boleh tengok yang bawah kiri tu. Tadi contoh RPH. Bila kita tekan tambah dia akan keluar sheet yang baru. Okey. Ini sheet ni kita namakan sebagai data. Okey. Dekat bawah ni boleh klik kanan dekat bahagian sheet tu kita nak rename nama dia. Kita nak rename nama pula. Kita nak bagi nama. Okey. So letakkan klik kanan rename, namakan sebagai data. Okey. So kita dah ada dah dua sheet ni. Yang pertama tadi RPH yang kosong. Lepas tu sheet yang kedua ialah sebagai data. Data ni lah sebagai store simpanan semua maklumat yang kita nak guna dalam drop down. Okey. Okey. Kita boleh first dulu kita masukkan tadi dalam RPH tu kita ada minggu. Jadi kita buat minggu. Minggu. Kalau dalam RPH minggu kita bermula dengan minggu 1, 2, 3. Takkan kita nak type kan satu persatu sampai minggu ke-50. Jadi kita highlightkan. Ni pun tips jugalah dalam Excel. Kita tak perlu kalau Word ada kadang kita kena type satu persatu, tak boleh nak auto. Tapi dalam Excel ni senang. Okey, kita highlightkan. Lepas tu dekat hujung ni, dekat hujung kanan tu, okey nampak tak mouse saya ni? Okey.
letak dekat ujung kanan tu sampai dia keluar macam tanda plus dan tarik. Tarik sehingga minggu kita ada berapa? 50 ke contoh. Okey, tarik. Okey, 55. Saya buat sampai 55. Okey, so ini dah ada dah. Minggu sampai 55. Okey, next pula sebelah dia. Okey, yang seterusnya, kolom yang seterusnya. Sebab dalam drop down dia perlukan kolom, kolom dalam satu kolom je. Dia tak boleh dalam satu kolom tu ada merge. Okey, tu lagi satu tips nak buat drop down. Dalam satu kolom ni mesti satu saja, dia tak boleh ada merge. Okey. So yang kedua ni pula tarikh. Okey, tarikh. So klik bawah ni tarikh. Kita mula sekolah hari tu, sebab ni saya ajar, kita anggap kita dari awal 4 hari bulan 4. Tak silap saya, betul ke? Okey. 4 hari bulan 4, lepas tu 5 hari bulan 4. Ni pun takkan kita nak type satu per satu tarikh ni. Jadi kita type 2 atau 3 dah cukup. Kita highlightkan. Okey, pergi kat hujung bawah ni dan tarik. Tarikh tu tarik je lah. Sampai bila? Sampai bulan berapa? Bulan 12 ke? Tarik lah sampai bawah ni. Okey. Okey. Tengok dia ada keluar. Sekejap saya tunjukkan besar sikit. Dia keluar macam ni. Jangan terkejut pula ada yang first kadang-kadang baru guna Excel. Dia keluar macam ni dah panik. Sebenarnya dia tak cukup besar ni. Tarik je. Dekat atas ni yang ABC tu, hujung tu tarik. Okey. So dia akan cantik lah tarikh dia ada keluar tarikh. Okey, minggu, tarikh, kemudian next. Dalam RPH tadi ada hari. Hari ni sebab 5 hari je, so kita type manual lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau negeri Kedah ke Johor ke, bermula Ahad sampai Khamis. Okay, next. Kelas. Okay, kelas yang kita mengajar. Sebab dalam ERPH nanti kita nak klik kan kelas mana kita mengajar. So, kelas yang kita mengajar mungkin 5 cempaka. Contohlah 4 dahlia. Dan seterusnya 5 teratai. Contoh-contohlah kelas ni. Okey, masa. Saya buat lagi satu untuk masa pula. Kalau ni rasa dah masuk dalam kolom yang lain, tarik je. Nak bagi cantik. So masa ni ikut jadual sekolah masing-masing. Okey. Ni pun kena manual je lah. Type manual masa dia. Mungkin 7.30 sampai pukul 8. Okay, next pukul 8 sampai 8.30. Semua yang hadir ni bolehlah buat terus Kita buat hands on terus sebab kejap lagi kita boleh share bahan masing-masing. Okay, so saya tunjukkan 5 contoh ni dulu. Okay. Okay. So kalau macam ni kita nampak macam serabut sikit kan sebab sama je. Jadi boleh je kita nak letakkan warna. Klik pada B ni. Okey, dekat atas ni boleh warnakan. Mungkin nak letak warna kuning sini untuk minggu. Untuk tarikh pula klik kat sini. Tak color biru. Kita nak bagi nampak perbezaan. Kita warna ni. Sebenarnya tak wajib pun. Ini hijau. Okey, ni. Okay, orange. Okey, ni contoh. Okey, ni data yang kita dah letakkan. Sebenarnya banyak lagi data ni belakang ni. Kalau ikut kepada RPH. Ni RPH yang saya bagi tadi contoh. Okey, yang saya letak tadi minggu, tarikh, hari, kelas, masa. Okey. So kita nak buat data. Kita nak buat drop down. Drop down ni dia gunakan dekat bahagian data yang atas ni. Boleh ke? Ke saya laju?
keluar tarikh yang sambung. Macam mana nak tekan? Oh, tak keluar boleh try lagi tak? Yang tarikh tadi ada yang masalah ni, tak dapat tarikh. Boleh cuba lagi cikgu. Type 2 atau 3 tarikh. Lepas tu dekat bawah ni highlight tarikh. Okey. So saya sambung balik Okey, kita nak buat drop down sekarang. Ni kaedah yang paling penting untuk petang ni. Okey, dekat bahagian minggu kita klik pada yang putih ni, bawah minggu tu. Tengok dia tak ada lagi apa-apa pun drop down sebab ni masih kosong lagi. Okey, klik pada yang putih ni. Lepas tu cikgu klik pada data. Okey, keluar data validation. Okay, ada setengah komputer memang data validation dah ada kat atas tu dah. So boleh cari Asalkan jumpa je data validation, klik data validation. Boleh? Klik data validation. Okay, dia akan keluar ni. Ada problem ke? Okay. Dia berjaya dah. Tak berjaya tu kena cuba balik, tarik balik, drag Okey, lagi sekali. Sekali lagi Klik pada minggu, kita nak buat minggu dulu, bahagian bawah tu. Klik data. Cari data validation. Klik dia akan keluar data validation tu. Lagi sekali data validation. Klik dan akan keluar ni. Penting sekali keluar ini nampak tak? Nampak tak ni? Ini paling penting ni. Keluar data validation setting dia ni. Okay. First step, dekat any value kena tukar. Okay, klik sini dan tukar kepada list. Klik list. Sekali tadi dia any value. So klik, cari list. Pastikan keluar list. Kemudian dia akan keluar source. Sumber dia dari mana. Sumber ni lah kita nak ambil dekat store tadi tu, yang data tu. Kita namakan data tu. Okay, so klik pada yang arrow sini. Boleh? Okay, klik pada arrow ni. Okay. Dia akan keluar macam ni. Sekarang ni lah kita kena pergi ke store. Pergi kat store yang kita buat tadi tu. Dekat bahagian data tu, klik data. Yang warna-warni yang saya buat ni. Okay. Kita dah pergi kat store dia. Kita nak gunakan minggu. Yang kuning ni senang sikit bila color ni senang nampak. So yang kuning ni highlightkan. Okay, klik dari minggu pun tak apa. Dari sini tekan jangan lepas tekan dan highlightkan ke bawah, tarik ke bawah. Tarik sampai bawah data yang cikgu dah masukkan. Tarik lagi. Terlebih sikit pun tak apa. Okey, lepas. Okey, dah tarik tu lepas dan tekan enter. Dapat tak? Dia akan keluar ni. Bila lepas tu dia akan tekan enter, dia akan keluar ni. Okay, lagi sekali. Okey, lagi sekali. Minggu, data validation. Tekan list. Okey, akan keluar source. Tekan yang anak panah ni. Okey, dia akan minta kita pergi kat store tu. Dekat data mana kita simpan. Cari sheet yang kita buat tadi tu. Okay, pergi atas sekali. Okey, dekat bahagian minggu tu, klik dan tarik ke bawah. Jangan lepas lagi, tarik sampai bawah. Okey, tarik. Okey. Okey, lebih sikit pun tak apa. Lepas dan tekan enter. Okey, dia akan keluar balik ni. Nampak tak? Okey, semua boleh. Okey, dia akan keluar ini dan tekan OK. Dah jadi.
Okey. Tekan OK je, dia akan terus keluar segitiga kecil ni. Drop down button. Okey, bila klik drop down button, dah ada dah data yang kita type tadi. Dia masuk kat sini dah. So boleh pilih minggu 6 ke, dia akan klik sini. Scroll lagi ke bawah. Sekarang kita minggu berapa 16 kan? 16. 16. So minggu 16. Okey. Semua berjaya. Dia hands on sesi ni dia memang kena buat. Kalau tengok je nanti lupa. Dia kena sama-sama buat. Okey? Okey. Okey. Dah berjaya, buat lagi yang tarikh pula. Klik pada bahagian tarikh tu. Klik klik. Okey. Sama juga step dia, data validation. Okey. Tukar any value kepada list. Source dia, tekan anak panah. Okey, pergi dekat store yang kita simpan bahan-bahan tu semua. Data. Okey. Sekarang kita nak tarikh kan. Jadi klik tarikh dan tarik ke bawah, jangan lepas. Tarik sampai mana yang dah masukkan data tu. Tarik, jangan lepas. Okey, nak lebih tak apa sebab mungkin kemudian nak sambung lagi ke data. Okey, dah lepas tu tekan enter. Dah tekan enter, dia akan keluar macam ni. Dan tekan OK. Dia akan datang balik kat sini. Bila tekan OK, dia akan pergi dekat tarikh yang kita buat drop down. So ada button segitiga, maksud dia berjaya. Okay. Oh format, cikgu format tadi Okay. So tarikh dah ada, klik. Okay, klik sini. So tarikh dah ada ni, boleh scroll, pilih tarikh. Okay. Tak masuk. Contoh, pilih tarikh. Dan seterusnya pun samalah untuk hari, kelas dan masa. Okay. Itu tadi, okay, kita patah balik kepada data. Okay. Okay, yang tadi kita dah masukkan data ni data minggu, tarikh, hari, kelas, masa. Apa lagi yang dalam RPH? Tajuk kan? Mungkin ada tajuk. Sebenarnya RPH ni dia mengikut subjek masing-masing. Jadi ikut kesesuaian. So tajuk boleh copy paste daripada RPT, rancangan pelajaran tahunan tu, ataupun cikgu type sendirilah. Okey. Contoh tajuk ni, tajuk ubahan. Okay, untuk saya ni, saya macam contoh cikgu ada ajar pelbagai tingkatan, so boleh label dululah tingkatan 5 contoh. Okay, saya besarkan. Okay, tajuk ni saya ada ajar tingkatan 5 untuk matematik, ubahan. Okay. Kemudian matrix, kemudian insurance. Ni tajuk-tajuk dalam yang saya ajar. Okey. Dan masukkan lagi selebihnya. Tingkatan 4 pula. 4. Boleh masukkan tajuk lagi. Kuadratik. Ni contohlah saya buat yang ringkas dulu. Asas nombor. Okey. Dan sebagainya. Okey. Ada tingkatan 3 boleh masukkan lagi. So ini di dalam ruangan tajuk. Okey, kemudian sambung lagi. Apa data? Kita tengok RPH. Tajuk dah masuk. Standard kandungan, standard pembelajaran. Okey. Standard pembelajaran. Okey. Okey, kalau standard pembelajaran ni takkan kita nak type sebab banyak kan. Kita dah sediakan RPT. Macam saya kata tadi, kita boleh copy paste terus dari RPT. Okey. Saya buka contoh RPT saya.
RPT sama ada dalam Word ataupun Excel pun boleh. Okey. Inilah yang kegunaan yang tadi kita nak delete row. Okey, bila cikgu nak copy paste, tengok dia ada row yang dia ada row yang kosong-kosong ni. Kita perlu copy paste satu kolom tak boleh ambil dua kolom ni. Okey, nampak ni ada dua kolom. Ni nombor dan sebelah ni. Tak boleh copy dua-dua ni. Sebab nanti data validation dia tak masuk. Dia perlu satu kolom saja. So boleh copy yang ini je. Contoh saya copy ni. Okey, mungkin cikgu nak copy sikit-sikit ke. Okey, saya copy. Ctrl C pun boleh. Lepas tu patah balik pada kita punya tadi tu. Mana dia? Sini data, sorry. Ctrl V. Okey. Sekejap. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Untuk tampal dia. Okey, so tengok yang ni yang saya tunjuk tadi. Tak cantik kan? Sebab ada apa? Sikit. Ada row-row yang kosong ni. Itu sebab tadi awal tu saya dah tunjuk cara delete. Okey, maksud dia okey. Okey, patah balik kepada RPT. Ini tips untuk copy dan paste. Lepas tu kita buang row kosong. Okey, yang tadi saya dah tunjuk kan. Okey, kita dari RPT kita highlight dan kita copy. Sekali Ctrl C atau Ctrl copy. Lepas tu pergi dekat page yang kosong cikgu boleh buka page lain yang kosong. Okey. Tarikkan ni bagi nampak sikit. Okey. Bila kita nak delete row ni tak boleh buat dekat store tadi sebab nanti dia akan delete data yang lain. Jadi pergi dekat page yang kosong, dummy dulu, kita pergi tempat yang lain dulu. Okey, cara tadi itulah yang saya buat filter tu. Okey, bila dah buat filter, lagi sekali saya tunjuk filter tu. Highlight dulu, data, filter. Okey. Klik pada drop down tu dan pilih blank. Okey, dia dah hilang dah. Dah tak ada dah yang kosong-kosong. So bila dah hilang baru kita boleh copy. Puan Nida, kita ada soalan ni dari cikgu-cikgu kita. Okey, jap. Soalan dia. Satu, tarikh tahun kalau berubah macam mana nak tukar? Soalan dua, kalau ajar banyak subjek kena buat sheet berbeza ke? Cikgu Nora tanya. Cikgu Nuraini tanya, apa beza penggunaan drop down dengan developer Word? Ini saya tak tahu. Okey, saya jawab yang first dulu. Okey. Kalau tarikh tahun berubah, memang kita kena buatlah setiap tahun kita kena update sikit tarikh tu. Macam tadi cara dia hanya letakkan 2 atau 3 je tarikh, kita drag je. Tu tak ada masalah pun. Kita kena tukar macam tu lah. Lepas tu kalau ajar subjek berbeza. Okey, kalau berbeza subjek, boleh buat dua store. Okey, kalau tadi tu, okey saya patah balik. Store yang data tu satu. Jadi cikgu boleh tambah lagi satu sheet untuk store lagi satu. Mungkin data yang pertama ni untuk subjek matematik. Data yang kedua, store yang kedua untuk subjek sains ke. So kita nampaklah dua beza. Bila source nanti, cari dekat store yang sepatutnya. Okey, boleh ke? Faham tak? Okey, yang pasal drop down dengan developer Word ni, saya kurang pasti. Yang saya tahu untuk drop down yang Excel ni. Okey, sorry Cikgu Nuraini. Okey, so kita patah balik. Tadi mana okey, saya nak copy tu kan. Copy atau Ctrl C. Okey, pergi balik kepada data. Tadi tu tak cantik kan, bila saya paste tu dia ada kolom kosong. So saya buat lagi sekali.
Okey, dah ada ni. Baru cantik sikit. Ini bukan Okey. Baru masuk. Dah tak ada kosong, row yang kosong. So dah ada masuk semua. Standard pembelajaran ni. Okay, saya tarikkan. Standard pembelajaran, saya colourkan warna. Pergi balik home. Okay, warna apa belum lagi? Biru terang ni lah. Okay. Yang biru terang ni standard pembelajaran. So cikgu kena settlekan masuk habislah sampai habis standard pembelajaran sampai akhir tahun. Copy je daripada Excel RPT ataupun copy je daripada Word pun boleh. Okay, copy, masukkan sini sampai siap kat bawah ni. Okay. So, yang ini kita belum siap lagi. So, masuk standard pembelajaran dekat bawah ni, klik data. Lagi sekali buat yang sama, data validation, list, ambil source, pergi kepada data tadi. Kalau macam tadi ada subjek yang lain, sekarang untuk subjek sign, contoh sekarang subjek sign, pergilah data yang subjek sign. Okay. So pergi dekat data, standard pembelajaran, dah highlight. Okay, highlight. Highlight lah sampai bawah ke. Sebab sebanyak mana cikgu highlight tu, cikgu boleh tambah lagi kemudian nanti. Okay, enter. Dan okay. So dah ada dah ni. Okay, ni atas ni. Ni dah masuk. Standard pembelajaran ni kan panjang. Jadi bila kita dah masukkan data tadi, kita buat drop down, kita tak perlu lagi type setiap hari. So semua dah ada ni. Yang panjang-panjang ni kita klik-klik je, pilih. Okay. Kalau standard pembelajaran kadang-kadang kita bukan hanya terhad satu, mungkin kita nak buat dua. Jadi atas dah ada, cikgu boleh klik, Ctrl C, ataupun copy, lepas tu pergi kat bawah, Ctrl V. So dia akan ada. Tak perlu pergi dekat data validation. Copy paste pun boleh. So dia ada sini. Kalau perlu lagi banyak, cikgu boleh insert je. Klik dekat tepi ni. Klikkan tepi ni tepi yang ada nombor-nombor tu. Klik dekat nombor 11 tu. Klik kanan dan insert. Okay. So dia akan keluar macam ni. Dia akan insert ni. Tapi dia jadi kecil ni. Okay. Sebenarnya yang ni senang je. Highlightkan sampai hujung. Dekat home. Okay. Ada merge ni. Ataupun klik kanan merge. So merge. So dah ada. Okay. Dah jadi dah ni. Ada soalan dari Cikgu Pang. Jadi SP dan SK kita tiada nombor label di depan pernyataan. Ada cara nak masukkan numbering tak? Okay. Kalau tadi tu sebab RPT kita ni sebab dalam format macam ni dia buat dua kolom ni. Ada setengah RPT dia memang satu kolom je. Nombor dah memang dalam satu kolom sahaja. Dia bukan dua kolom. So memang boleh masuk lah. Jadi kalau cara nak masuk kena manual lah satu persatu. Ataupun dekat RPT dah memang kena ubah siap-siap. Supaya nombor tu pun masuk dalam kolom yang sama. Sekejap saya tunjuk yang Word. Okey, ni Word. Ni contoh. Ni Ni contoh RPT dalam Word. Dia kadang-kadang RPT ni pelbagai bentuk dia. Kalau macam ni lebih senang. Okey, sebab nombor dia ada dalam kolom yang sama. Jadi saya copy je. Saya copy. Contoh saya copy 3 ni je dulu. Okey, saya pergi balik.
Contoh saya tambah je kat bawah nak tunjuk contoh je. Okey. Macam ni. Okey. Dia ada masuk nombor terus. Cuma dia ada lari sikit lah sini. Okey, dia ada masuk nombor. Dan dia ada yang kolom kosong ni. Kalau nak cantik, cikgu kena manualkan, copy paste bagi masuk ke atas lah supaya dia lebih kemas. Sebenarnya dalam store ni, data ni, dia tak ada masalah pun, tak kemas pun tak apa. Sebab kita nak pilih data dia. Okay, contoh saya buka Kita pilih dekat drop down. Okey, tengok ni. Nampak tak? Saya besarkan sikit. Okey, lagi sekali. Ni. Okey, walaupun dekat store tadi tak cantik, okey, tapi bila dekat drop down kita buka, dia ada je. Saya tunjuk dekat store Store macam ni. Dia macam lari sikit kan. Dia ke tengah. Kalau nak ubah pun boleh, nak biar pun tak ada masalah. Sebab kita nak gunakan dekat drop down je. Bila drop down, tengok. Dia cantik je. Dia tetap pergi ke tepi. Cuma ada ruang kosong. Ruang kosong ni kena manual lah buang. Okey tak? Ada soalan ke? Okey. Kalau dalam Excel, kadang-kadang formula. Memang macam tu lah kalau dalam Excel. Kalau RPT dari Word, dia memang cantik dah masuk kan. Okey, setakat ni. Ada apa-apa nak tanya ke? Berjaya masuk tak? Yang penting dapat buat data validation tu. Sekali kalau dah berjaya masuk, lepas tu nak buat yang lain-lain pun tak ada masalah dah. Okey, selepas cikgu dah siap, selepas dah siap, semua data drop down dah ada. Selepas drop down tu semua dah ada, saya tunjukkan drop down yang dah siap lah, contoh. Okey, ni. Okey. Ni drop down yang dah perfect dah siap. Semua ada minggu, tarikh, hari, kelas, masa, semua. Standard kandungan pun dah ada, standard pembelajaran. Semua dah ada sini. Okey, yang bawah ni pun dah settle. Okey. Lepas tu cara untuk copy. Okey, cara untuk copy dia punya RPH tu ke bawah dia. Pastikan semua dah siap lah, dah masuk kan? Dah masuk semua. Okey. Highlightkan. Ini yang basic je lah. Okey, highlightkan. Lepas tu copy dan klik dekat nombor pastikan cikgu highlight tadi tu dekat bahagian nombor, ini pun klik dekat bahagian nombor dan paste. Okey, dah ada. Sekarang ni dia jadi warna kelabu ni sebab saya guna page break preview. Okey, page break preview ni kita boleh nampak muka surat sebab dalam Excel kalau normal, saya tekan normal dia akan putih lah. Dia akan nampak putih. Sebab bila cikgu nak pergi kepada nak print out, nak printkan ERPH ni mungkin masih kena observe ke nak kena print kan. Jadi dekat page preview ni lebih senang nampak muka surat mana. Okay, so yang ni contoh cikgu ada 2 ke. Hari ni mungkin ada 2 slot dalam jadual. Ni slot 2. Okay, dan cikgu boleh tukar ni. Tukarlah slot 2 mungkin kelas yang lain. Tukar kelas. Contoh. Masa pun dah bertukar. Boleh tukar. Okay, so standard semua ni pun dah boleh bertukar. Contoh yang saya buat ni. Okay, tengok data saya buat. Okay, tengok ni yang dah complete . Tengok berwarna-warni. Store saya. Ni store saya lah. Minggu, tarikh, hari, tajuk.
iThink semua ni dah ada. Okay. Belakang ni standard kandungan, kelas, masa, standard pembelajaran, semua dah ada kat sini. Saya masukkan terus tingkatan 4 dan 5 terus. Sebab saya mengajar tingkatan 4 dan 5. Jadi standard kandungan ni saya terus tingkatan 5 dan tingkatan 4. Kalau tadi cikgu tu kata ada subjek yang lain, kalau nak masukkan dekat bawah ni nanti terlalu panjang. Jadi itu sebab saya sarankan tambah sheet yang baru, buat data ataupun store yang baru untuk subjek lain. Okay. Oh. Apa ke? Oh. Okay. Yang data yang dah complete ni, okay, saya share juga cikgu boleh ambil je. Sekejap ya. Okay, ni data yang cikgu boleh buka supaya nak tengok yang dah siap. Okay, ni saya share dekat chat. Cikgu boleh buka yang dah siap dah. So siapa yang cikgu matematik nak guna, dah boleh guna terus. Ni saya sharekan yang ni. Maksud dia yang ni, saya share ni dah ada iThink, BBM, EMK. Saya dah tolong buatkan dah, masukkan. Cikgu boleh tengok dekat chat tu dan download. Okay, so lepas ni dah tahu dah cara penggunaan nak buat drop down tu. Jadi template tu bergantung kepada masing-masing. Nak reka template sendiri dah tak ada hal dah. Lepas tu nak buat data sendiri, data drop down tu, data validation tu pun tak ada masalah dah. Sebab dah tahu dah mahir dari macam mana nak buat. Kalau selama ni mungkin cikgu hanya dah gunakan yang dah siap. Lepas ni mungkin cikgu nak cuba buat latihan pun boleh juga. Okey, lagi satu, bila cikgu dah hari Isnin, okey tadi kan dah copy, mungkin cikgu dah buat 2 slot. Mungkin hari ni ada 2 slot saja dah settle. Lepas tu cikgu nak buat untuk esok pula. Okey, esok pula hari Selasa. Okey, cikgu klik pada dekat bawah ni. Dekat Isnin tu klik kanan. Ni pun tips juga dalam Excel. Cara mudah untuk copy sheet. Okay, klik pada move or copy. Okay, klik pada hari Isnin dan create a copy. Bawah ni create a copy. Okay. Dia akan keluar Isnin 2. Okay, sebenarnya Isnin 2 tu copy daripada Isnin tu. Sama. Jadi boleh labelkan dia. Boleh renamekan dia. Klik kanan dan rename. Hari Selasa. Okay. So automatic hari Selasa dah ada. Tapi mungkin hari Selasa ada 3 slot. So boleh tambah lagi. Copy paste slot yang ketiga. Ataupun ada subjek yang lain kena tukarlah. Okay. Dan tambah ni untuk sampai hari Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Cikgu nak tukar tempat, boleh tarik je. Selasa ni tarik pergi ke sebelah Isnin. Sebab Isnin dulu baru Selasa kan. Boleh tukar, tarik. Buat sampai hari Jumaat. So bila dah siap sampai hari Jumaat tu, 1 minggu dah siap. Minggu depannya mudah sangat kerja cikgu. Cikgu hanya klik-klik je. Drop down tu. Persediaan nak buat drop down awal-awal ni yang susah sikit. Dia rumit sebab kita nak copy dekat data tu. Ni. Ini yang banyak Kita nak copy daripada RPT semua. Dengan syarat bila copy tu dalam satu kolom. Kalau ada yang merge, dia takkan boleh baca drop down nanti. Dia tak boleh buat data validation. Okay. So cikgu dah settle semua sampai Jumaat, dah siap. Okay.
Lagi satu tips. Okey, tips ya. Dekat bawah ni data ataupun store yang cikgu buat, mungkin cikgu ada dua data. Satu data subjek lain. Mungkin satu subjek matematik, satu subjek sejarah ke. Contoh kan. Okey. Bila kita nak hantar, setiap minggu kita akan hantar kepada kita punya ketua kita kan, ERPH ni. Jadi bila kita nak hantar, kita tak naklah bagi nampak data ni yang serabut ni. Store kita ni kadang-kadang serabut sikit. Nampak banyak. Sebab store ni tak perlu tengok pun. Jadi kita nak sorokkan dia. Macam mana nak sorokkan dia? Klik pada kanan, bawah dekat bawah data tu, klik kanan. Ada perkataan hide. Klik hide. Hilang dah. Okay, jangan terkejut cikgu, bawah ni data kita hilang. Dia tak delete. Kita bukan delete tu. Kita hanya sembunyikan dia. Tak nak bagi nampak serabut. Store tu kita biar di belakang, terlindung. Kita tak nampak. Jadi bila kita hantar kepada kita punya pemantau untuk diperiksa ERPH ni, so tak nampak data tu, store tu. Macam mana nak kembalikan store tu? Okay. Klik je kanan dekat bahagian bawah ni, klik je mana-mana, klik kanan. Okey, kat selasa ni klik kanan. Ada perkataan unhide. Klik unhide. Benda yang tersorok tu ialah data tadi kan. So okey. Ada balik. Mungkin cikgu nak ubah ke, ada nak buat edit sikit, buka balik data tu. Okey, nak sorok, klik kanan, hide. Tu cara nak sorok store. Sheet yang baru mesti sekali dengan data. Macam mana soalan ni? Mesti sekali dengan data. Kalau sheet yang baru dia akan kosong. Saya tak berapa faham soalan ni. Boleh ke buat dalam Excel yang lain? Excel yang lain sebenarnya untuk data kita nak buat drop down ni, dia mesti dalam Excel yang sama lah. Data tu mesti berada dalam file yang sama. Sheet dia berbeza, tak apa. Tapi file tu yang sama atas nama yang sama. Okay. Boleh ke? Okay, so ada apa lagi pertanyaan? Okay, ada kita nak buat sesi perkongsian. Ada yang dah siapkan tadi, sambil buat sikit-sikit pun tak apalah, kita nak tengok cikgu punya perkongsian tu. Cikgu punya hasil. Hasil daripada okay. Sini saya letakkan Padlet. Okay. Cikgu boleh masukkan hasil yang cikgu dah buat tu. Okay. Dalam Padlet boleh masukkan, kita share tengok macam mana RPH ataupun apa ke worksheet ke cikgu dah buat. Okay. Cara nak share dalam Padlet ni ada dua jenis. Ada dua cara lah. Dua cara nak share. Satu yang biru ni kalau nak share link dan everyone can edit. Maksudnya semua orang boleh buka dan gunakan drop down tu. Okay, kalau yang share secara upload file saja, orang lain tak boleh guna drop down, hanya boleh tengok. Okay, so kalau cikgu nak bagi orang lain pun guna yang cikgu dah buat tu, nak tengok boleh klik-klik ke tak, share secara drive ni. Share link ikut drive. Maksud dia, cikgu upload ke dalam drive. Okay. Kemudian share. Boleh contoh ni Padlet. Ni saya dah share ni. Okay. Yang atas tu, kalau cikgu klik, cikgu boleh buka lah dan save file. Tapi kalau yang bawah ni, hanya boleh tengok je.
Contoh saya buka, hanya boleh tengok, tak boleh nak klik pun. Dia tak ada button drop down. Okay. Tapi kalau yang atas ni, share ikut drive dan copy link everyone can edit, semua boleh buka. So bila buka ni boleh sorry, ni yang mana? Oh sorry, ni yang kosong. Silap. Ni yang dah ada drop down. Okay, ni sini. So boleh klik. Ni ada dia punya drop down button. Sebab ni share ikut ikut sharing link tu dekat Google Drive. Boleh lah, siapa-siapa yang nak letakkan kat sini nanti kita boleh tengok sama-sama. Okey, contoh. Bila nak cuba tarik akan keluar di sebelah. Macam mana tu cikgu? Saya tunjuk lagi satu contoh kalau nak buat worksheet lah yang simple-simple. Okay. So contoh kita nak bagi latihan yang simple latihan yang simple ni, contoh yang simple lah cara tadi juga. Okay, contoh kita ambil gambar bunga. Okay, saya google je gambar bunga ni. Okay. Okay, bunga ni so kita nak buatkan pelajar jawab dekat sini. Okay. Kita boleh adjust dekat Excel ni, nak buat color. Okay. Ni tak ada drop down lagi. So macam tadi lah kita bina drop down. Okay. Buka satu sheet yang baru untuk data. Okay. Kita nak letakkan nama-nama bunga. Bunga raya. Contoh ini simple worksheet. Contoh saya buka 5 je. Okay, so klik yang biru ni. Sekali lagi data validation. Any value tukar pada list. Source je, cari yang tadi kita letakkan nama bunga tu. Enter dan OK. So dah dapat dah ni. Simple je. So tambah lagi bunga yang lain. Contoh cikgu nak ambil bunga lain ke. Ni bunga apa? Saya pun tak kenal bunga ni. Okay, contoh je lah saya letak. Okay. So yang ini simple. Kita hanya Ctrl C dan letak di sebelah dia. Ctrl V. So dapatlah. Ni nak tarik sikit besar ke? Sudah. Okay, ni simple je. Cara mudah nak buat latihan ataupun worksheet kepada pelajar. So bila kita bagi dekat pelajar, dia buka dekat Excel, dia tengok gambar dan dia klik. Pilihlah bunga mana-mana. Contoh. Okay. Ni pun dah ada. So kita copy paste yang sama. Simple, cepat je nak buat. Okay. So ada ke yang share? Ni ada yang dah share. Dia sharekan ikut Google Docs, jadi kita boleh buka dan kita boleh tengok lah. Ni dia dah masukkan. Okay, setakat ni ada nak tanya. Okay, kita pun dah menghampiri dah hampir 4.20. Okay. Tadi saya kata, yang baru masuk ada record kan? Nanti akan di-share YouTube, ada YouTube record. Okay, so untuk drop down, data validation dah habis. Ni tadi ramai yang dah berjaya buat. Tahniah. Okay, bahan yang saya bagi ni pun boleh guna terus je. Ubahlah kalau cikgu subjek lain, boleh ubah dekat standard pembelajaran ni. Yang depan ni boleh je guna. I think BBM,
Kalau ada nak tambah lagi, boleh je tambah. Okey, lepas ni bolehlah bolehlah explore dan buat sendiri. Ikut template yang cikgu nak. Okey, ada lagi pertanyaan? Okey, tadi saya kata ada untuk tambahan sikit lah untuk Excel. Hari ni pun saya tambah dengan tips-tips Excel, tips-tips yang mudah lah. Okey, ni untuk kalau kita nak buat guna formula dalam Excel. Formula yang ringkas-ringkas je. Ni sebagai cikgu ni, biasa yang kita nak guna, kita nak buat analisis item. Okey, kita nak buat pengiraan markah. Ni dah hampir kepada pertengahan tahun ni, exam pertengahan tahun. Jadi bila kita dah semak macam matematik ni, dia ada berbelas soalan. Ni contoh je, saya buat sampai 10. Berbelas soalan tu, jadi setiap orang nak kena record dia punya markah dan kemudian nak kena kira peratus. Okey, jadi tak perlu lagi guna calculator, guna manual nak kira tu. Jadi lepas je tanda, kita key in masuk ke dalam Excel ni. Contoh saya buat, ini contoh kelas tingkatan 5 ni. Okey, contoh ada 10 orang je ni, contoh je ni. Dan nombor soalan saya buat dekat atas. Okey, markah sebenar sini. Okay, yang biru ni markah sebenar, yang atas ni nombor soalan. Okey, nombor soalan. Okey, contoh Abdul Wafi ni untuk soalan nombor 1 dapat 2 markah, so kita key in. So kita kena key in. Okey, sebab macam mana pun kita kena simpan record daripada kita key in manual, baik kita key in secara Excel dan terus auto kira. Okey, jadi nak buat auto kira ni, okey cikgu kat sini je. Bila kita, saya buang dulu semua. Okey. Saya deletekan dulu semua. Okey. Okey, contoh Abdul Wafi ni dia dapat 2 markah untuk soalan 1. Oh, ni saya dah buat dah sum ni. Okey, pergi balik ke sini Okey, jumlah markah untuk 10 soalan ni. Okey, jumlah markah dia kalau kita nak tahu, memang kita tahulah dia 40 markah kan, tapi kita nak buatkan dia punya sum secara auto. Okey, jadi kita tak sama dengan, ni simple, formula yang simple. Formula yang cikgu patut hafal lah sebab senang nanti nak buat apa-apa pun senang. Yang selalu kita guna. Okey, sama dengan, lepas tu guna SUM, sum. Okey, kemudian dalam bracket, buka bracket tu dan cikgu tarik sini. Okey, ini saya nak tunjukkan jumlah dia. Lepas tu tutup bracket, enter. So dia akan kira lah sebenarnya jumlah semua ni ialah 40. Okey. Untuk yang Abdul Wafi ni, Ahmad Nazmi dan pelajar yang lain dekat bahagian belakang ni sama juga cara dia. Okey. Sebab kita nak kira dekat sini dia nak kira dekat sini. Tadi tu saya nak tunjukkan jumlah markah dia. Okey. So pergi dekat sini. Sini tak nampak saya buatkan oren. Dekat oren ni, klik pada oren sama dengan sum dalam bracket. Ni kena mahir, kena biasakan. Lama-lama kita akan senang je. Sama dengan sum dalam bracket. Okey. Highlight dari soalan nombor 1 ni dekat Abdul Wafi tu, kita guna pelajar yang pertama je dulu. Abdul Wafi, klik, jangan lepas sampai soalan nombor 10 dan tutup bracket. Tadi buka bracket, kita highlight, lepas tu tutup bracket dan enter. Okey, so dia akan dia akan nampak kosong ni. Sebab tak ada markah lagi diletakkan.
dekat wafi ni, okay, yang oren ni, kosong lagi. Lepas tu bila kita dah semak tu, dah ada markah kita nak isi, so boleh isikan. Wafi ni dia dapat okay, contoh macam ni. Dia akan auto kira. So wafi ni sebenarnya dia dapat 25. Okay, 25. Okay. Lepas tu untuk kawan-kawan dia yang lain, kita boleh drag sahaja. Klik pada yang wafi punya dekat oren ni, dekat hujung tu, macam tadi yang kita drag tu, tarik je sampai pelajar dia yang lain. Okay, sampai sini. Okay, dia dah automatic. So bila masuk je dekat pelajar yang lain, dia akan masuk terus. Sorry, yang ni sudah termasuk. Okay. Okay, masuk je, dia akan auto kira lah. Okay, bila nak kira peratus, formula peratus, okay, formula peratus sama dengan, bila kita nak buat calculation, dia mesti ada sama dengan dekat depan. Okay, sama dengan bracket, sebab ni formula matematik kan. Berapa dia dapat tu? Okay, berapa dia dapat sebenarnya dekat sini Klik sini. Klik sini. Per dengan jumlah tadi ialah 40. Tutup bracket. Kita nak buat peratus. Jadi kena darab dengan 100. Darab dalam Excel yang tanda hashtag tu. Dekat nombor 8 tu. Kalau dekat keyboard tu ada hashtag tu dan 100. Maksudnya darab 100. Enter. So akan jadi 100%. Kita klik je dekat 100 tu dan highlight ke bawah. Okay, yang lain pun dia akan auto kira. Okay, ni simple. Formula yang simple untuk nak buat sum dalam pengiraan atau nak buat analisis item. Ni untuk set perkiraan markah. Contoh, yang ni kena ada tambahan lagi. Ni kena ada sesi yang lain. Dia kena ada lebih rumit lagi lah. Okay. Ni tu. Terima kasih Cikgu Siti Rafiqah. Darab guna hashtag yang star tu. Bahagi guna slash. Formula dia macam formula pengiraan matematik lah. Cuma kita kena transfer ke dalam Excel ni. Tadi yang saya tunjuk tu yang simple je. Yang kita gunakan. Cikgu-cikgu akan guna. Semua cikgu boleh guna sebenarnya. Bukan cikgu matematik je. Okay, so dah 25 dah. Setakat ni ada pertanyaan tak? Tengok ada yang kongsi. Ni pun ada yang kongsi. Kalau ada cikgu yang memang dah buat dah cantik nanti, bolehlah share dekat sini. Yang lain-lain boleh tengok juga nanti. Okay, Padlet ni boleh simpan link Padlet ni. Mana tahu ada yang share nanti untuk kegunaan akan datang. Okay. Ni siapa? Untuk markah dan grade, VLOOKUP pun boleh. Ni pun kena boleh buat perkongsian ni, Cikgu Siti Rafiqah ni. Link Padlet. Link Padlet tadi mana Okay, saya share semula link Padlet. Okay. Cikgu kalau dah siap nanti drop down file boleh share dekat link Padlet ni. Okay, so itu saja untuk saya hari ni, sesi perkongsian hari ni. Moga bermanfaat, moga cikgu boleh buat dari A to Z drop down tu. Okay, minta maaf kalau ada kekurangan. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nurhanidah binti Mansur atas perkongsian yang sangat baik, sebab hari ini betul-betul kita buat hands on dari awal, dari
kolom-kolom yang ada dalam Excel itu nak masukkan, nak buat, ambil daripada rancangan, masukkan sehingga jadi satu set RPH yang lengkap. Jadi saya rasa sangat membantu kepada cikgu-cikgu, para peserta pada hari ini, dan boleh juga dikongsikan dengan rakan-rakan yang mungkin tidak bersama-sama dengan kita pada hari ini. Seperti biasa, rakaman sesi kita pada hari ini akan diuploadkan dalam portal Connecting Dots Learning pada hari Ahad. Jadi cikgu boleh buka semula, boleh tengok sebalik, telitikan mana-mana yang tertinggal. Macam saya tadi, Hanidah, halfway tersekat. Saya rasa macam dah tak boleh nak ikut balik dah, sebabnya nak buka gambar ni, nak buka dalam tu. Orang baby boomers ni dia slow and steady kan. Tapi insyaAllah saya akan buka pada hari Ahad nanti, sesi rakamannya tu boleh dilihat kan. Baik, ucapan terima kasih sekali lagi pada Cikgu Hanidah atas perkongsian ini. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada kita, boleh memudahkan kerja buat cikgu kat sekolah, mempercepat kan bila kita nak buat RPH. Dan hari ini semua RPH kita sama ada eRPH ataupun file, but still cara ini lebih memudahkan, dan mungkin bukan itu aja ni dah. Kita rasa bila kita dah boleh buat drop down tu, kita boleh buat benda lain juga, tak semestinya RPH saja kan. Sebab ilmunya kat situ, tapi dah boleh nak diguna pakai untuk perkara-perkara lain. Pelbagai kan. Jadi sekali lagi Cikgu Hanidah, terima kasih. Ini adalah perkongsian kali ketiga Cikgu Hanidah. Ya. Maknanya kalau kita tengok dalam kita punya rakaman pengenalan kita tu, ada sesi Cikgu Hanidah yang ditunjuk sikit dalam teaser itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ke udara pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Kita akan bertemu dengan cikgu, insyaAllah ya, Cikgu Sarimah binti Baharam, dengan tajuk perkakasan pedagogi melalui gamifikasi menggunakan Tinker. Ini lagi satulah, semua yang hebat-hebat menggunakan teknologi baru. Saya ulang ya, perkakasan pedagogi melalui gamifikasi menggunakan Tinker. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftar. Saya rasa urus setia juga masukkan dalam ruangan chat itu untuk pendaftaran, dan juga boleh wawarkan pada rakan-rakan yang lain untuk mengikutinya pada minggu hadapan bersama dengan Cikgu Sarimah binti Baharam. Ni guru cemerlang ni, InsyaAllah. Okey, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada photoshoot. Jadi bukalah masing-masing kameranya supaya kita dapat ambil gambar sebagai dokumentasi, ingat siapa yang ada. Sebab saya tahu dalam ramai-ramai kita ni, salah seorang yang setiap minggu ada ialah Cikgu Pang, Cikgu Chan, kalau tak silap saya, memang tiap-tiap minggu ada. Okey, kita ada beberapa muka surat ini. Emily tolong ambil gambar sikit, Hanidah pun boleh, Rafika boleh bantu. Ni semua guru-guru CDL kita ni, insyaAllah membantu. Tuan-tuan dan puan-puan kena sentiasa senyum sebab tak tahu di muka surat manakah kita berada. Ada soalan tu tanya di manakah, apa nama portal, Connecting Dots Learning. Urus setia mungkin boleh paparkan dalam ruangan chat. CDL. Macam background saya dan juga Cikgu Hanidah tu. Ini Wan Nuraini pun ada. Hai. Anita ada, wah rakan-rakan keramat. Kalau cikgu tengok dalam ruangan chat itu ada ya, portal CDL, dia punya link. Boleh buka kat situ lah. Kita ada dah 47 minggu, berarti kita dah ada 47 rakaman yang telah diuploadkan dalam portal tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk macam-macam tajuk, macam-macam perkongsian dah dibuat. Kita boleh rujuk kat situ pada bila-bila masa dan percuma, tak ada masalah.
Baik, ucapan terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan kerana setia sehingga saat ini bersama-sama Connecting Dots Learning dalam siri hands-on and online session. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama, 3 hingga 4:30 petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu. Terima kasih.